Yang berbahagia Profesor Emeritus Dr. Syahrir bin Muhammad Zain, mantan Presiden Akademi Sains Islam Asasi, Datuk Ismail Yusof, Pengarah Eksekutif Institut Darul Ihsan. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Awang Sarian, Pengurusi Dewan Bahasa dan Pustaka, Deputi Kehormat, para jemputan, datuk-datuk, datin-datin, para profesor, para ilmuwan, hadirin hadirat yang saya hormati. Bagi pihak Institut Darul Ihsan dan rakan-rakan urus dia, dan bersama yang melibatkan kumpulan G70 Profesor Melayu dan Institut Antarabangsa Pemikiran Islam IIIT, kami ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ke-10, atas kesudian menerima kunjungan semua hadirin hadirat hari ini yang terdiri daripada ilmuwan dan warga akademik tanah air. Saya dipahamkan selepas Datuk Seri bertemu dengan golongan ulama, golongan cendekiawan merupakan pilihan beliau. Saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, masih tidak terlewat untuk saya mengucapkan tahniah atas kemenangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri dalam PRU ke-15 dan seterusnya lebih mandat serta kepercayaan memegang amanah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Pasti kita semua sedia maklum betapa getir dan sukarnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri mengemudikan bahtera perjuangan dalam usaha membawa perubahan kepada masyarakat melalui gerakan dakwah dan politik dengan jujur, ikhlas dan istiqamah. Perjuangan yang berdekad-dekad yang tidak mengenal lelah dan penat, inilah yang akhirnya membolehkan Yang Amat Berhormat Datuk Seri berada pada kedudukan pada hari ini. Ini bertepatan dengan ungkapan masyhur Sir Winston Churchill, "Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts." Perjuangan Datuk Seri cukup unik kerana ia berlatarkan misi dan visi khusus untuk pencerahan dan pencerdasan rakyat. Yang Amat Berhormat Datuk Seri terkenal dengan sikap yang cukup committed terhadap budaya ilmu apabila mempunyai kecekalan budaya membaca dan keteguhan intelektual yang tinggi. Budaya membaca beliau terselah sejak dahulu, termasuk cukup committed dengan ilmu dan berdampingan dengan tokoh-tokoh ilmuwan tersohor seluruh dunia. Dalam konteks ini saya teringat insan hebat almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil yang amat gemar berdiskusi dengan beliau dalam mencari penyelesaian untuk menangani isu umat. Sayangnya pada malam ini almarhum tidak dapat bersama-sama dengan kita. Almarhum Profesor Datuk Siddiq Fadil pernah menyebut dalam makalahnya yang bertajuk "Misi Kecendekiawanan dalam Gerakan Reformasi Islahi" di Seminar Ilmuwan pada tahun 2015. Dalam huraiannya beliau menyebut, andainya prestasi kepimpinan diukur dari segi kejayaannya sebagai human transformer and culture builder, Datuk Seri Anwar Ibrahim tanpa ragu-ragu telah memenuhi kedua kriteria tersebut. Justru beliau telah berjaya mengubah sikap dan watak ribuan anak muda generasinya dan sekaligus membina budaya baru berteraskan ilmu, tidak hanya dalam kalangan warga gerakan yang dipimpinnya, malah merentas ke tengah umat dan rakyat keseluruhannya. Terasi penggabungan aktivisme, intelektualisme, keagamaan yang beliau pelopori itulah yang kita warisi dan lestarikan hingga ke hari ini. Rakan-rakan seangkatan dapat sama-sama memberikan kesaksian bagaimana eksperimen penting tersebut bermula dengan berteraskan kepahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi bahan asas program belajar bersama yang dipanggil Usrah. Di atas inilah terbinanya sebuah tradisi keilmuan berorientasikan gerakan yang memadukan pemikiran haraki kontemporari seperti Al-Banna, Said Qutb, Muhammad Qutb, Mawardi, Muhammad Nasir dengan pemikiran intelektual
kelas dunia, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Malik bin Nabi, Syed Hussein Al-Atas, Syed Muhammad Naqib Al-Atas, Abu Hasan Nadawi, Muhammad Asad, Syed Hussein Nasr dan lain-lain. Malah daerah penjelajahan intelektual generasi tersebut meluas meliputi pemikiran sarjana bukan Islam seperti Henry Pirenne, Guna Mirdad, Paulo Freire dan lain-lain. Bagi yang biasa mendengar ucapan Datuk Seri, biasalah dengar nama-nama ni. Dalam kesempatan ini ingin saya berkongsi satu perkara yang mungkin boleh dijadikan sebagai iktibar. Pada malam ini saya juga ingin berkongsi apa yang saya panggil warkah dari penjara, iaitu satu warkah sebanyak 6 muka surat kertas kajang yang bertulis tangan dari beliau. Warkah ini sebenarnya saya baca berkali-kali, tetapi ternyata sekali belum puas dibaca walaupun telah berkali-kali, kerana syarat dengan syur dan pandangan keintelektualan. Malahan menariknya, nama-nama tokoh besar yang saya sebutkan tadi ada dalam warkah tersebut dalam beliau menasihati saya apabila saya memegang jawatan sebagai Presiden dan Naib Chancellor UNICEF. Ini termasuklah apabila beliau memulakan suratnya yang berbunyi demikian: kertas-kertas berkaitan sukar sekali untuk menerobos tembok penjara. Datuk Seri pun tak ingat lagi apa ditulis rasanya. Tetapi entah serapah Jawa apa yang digunakan oleh Siddiq Fadil, itu bahasa dia ya. Kerana misi kecenderungan dan gerakan reformasi islahi jatuh ke tangan saya juga, melepasi benteng jeriji besi dan kawalan ketat. Isi dan pengolahannya menyentuh benak hati saya, bukan kerana rujukan terhadap inisiatif kerja saya, tetapi persoalannya adalah paksi kepada harakah wadah ABIM PKPM melalui reformasi dan keadilan. Tentang budaya membaca, beliau turut menukilkan dalam surat tersebut, perlu digalakkan pensyarah dan juga mahasiswa menelaah karya-karya utama dunia selain korpus karya agung dalam bahasa Melayu. Umpamanya apa yang saya sendiri nilai sebagai karya kemanusiaan terulung, Shakespeare, perlu didesak untuk gairah membaca novel seperti The Leopards, karya Tomasi Lependusa. Balik ni bolehlah tengok Google dan cari buku ni ya. Yang sukar mendapat persetujuan penerbit semasa hayatnya, ataupun Haji Murad, karya Leo Tolstoy, yang diulas pengkritik sastra Harold Bloom sebagai pencerahan terbaik pernah ditulis. Hadirin yang dihormati, izinkan saya menyorot sedikit perjalanan sejarah sebelum PRU ke-15. Sepanjang menjadi ketua pembangkang, tidak semua yang ingin mendekati beliau. Namun organisasi masyarakat, khususnya badan dakwah seperti PKPM, ABIM dan Wadah, membuka ruang seluas-luasnya bersama Datuk Seri melalui pelbagai seminar dan secara konsisten dalam Muknas, Muktamar Nasional, Muktamar Tahunan, Istimewa Haraki dan sebagainya, menjemput Yang Amat Hormat Datuk Seri hadir bagi memberi ucapan dan hala tuju dalam perjuangan reformasi negara. Banyak bengkel dan program pembangunan generasi dilaksanakan secara berperasa dan berperingkat, membangunkan generasi muda dan mencerahkan masyarakat. Sebelum PRU ke-15, IDEA telah menjalankan kajian dan penyidikan berkaitan pilihan raya seperti Mood of the Nation, termasuklah kajian khusus bagi Parlimen Tambun. Dari segi keilmuan dan keintelektualan melalui IDEA, CPPFS dan IT telah bersama membantu Yang Amat Berhormat Datuk Seri meluncurkan sebanyak 2 kali dalam 2 versi bahasa buku yang merupakan gagasan besar Yang Amat Datuk Seri, iaitu buku skrip dan madani, iaitu satu kupasan dasar dan polisi untuk membangunkan negara madani dalam kerangka visi dan kerangka reformasi. Saya yakin sebagian besar pergi telah pun memiliki buku ini. Kerangka ini merupakan kesinambungan perjuangan panjang Yang Amat Berhormat Datuk Seri sejak tahun 1998 yang pernah melancarkan Deklarasi Permatang Pauh. Karya ini adalah karya yang monumental
selepas The Asian Renaissance yang Amat Berhormat Datuk Seri terbitkan. Hadirin yang dihormati serta warga ilmuwan sekalian, tugas yang menanti kita amat berat bagi membantu Yang Amat Berhormat Datuk Seri dalam mengemudikan kepimpinan negara. Oleh itu, melalui Institut Darul Ihsan dan G70, saya yakin kita mampu dan berkebolehan untuk berbuat demikian. Kami ini Datuk Seri umpama pahlawan-pahlawan di Bukit Uhud yang sentiasa setia dan istiqamah dalam perjuangan ini. Dalam peristiwa Bukit Uhud, walau wujudnya golongan futur ataupun gugur atau golongan yang mengambil kesempatan, tetapi ada juga golongan yang sentiasa istiqamah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ini, seperti kebiasaan, saya juga ingin mengungkapkan ungkapan daripada Shakespeare. Nothing can come out of nothing. Kalau bahasa Shakespeare ni, Datuk Seri faham apa maksudnya tu. Yang disebut oleh King Lear dalam dialognya dengan Puteri Cordelia, maka pastinya sesuatu tidak berlaku tanpa wujudnya kerja keras dan sumbangan berkesan dalam membantu sesuatu kejayaan. IDF umpamanya telah menyumbangkan hampir 10 gerak kerja dalam membantu pilihan raya yang lalu. Akhirnya, Yang Amat Datuk Seri, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, sekali lagi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana kesudian menjemput kami dan para ilmuwan hadir dalam majlis pada malam ini. Saya mewakili rakan-rakan ilmuwan dan warga akademik yang hadir, mempunyai komitmen yang tinggi untuk membantu kepimpinan Datuk Seri untuk membuat perubahan besar kepada negara ini. Marilah kita sama-sama membantu beliau, dan kita mohon Yang Amat Berhormat Datuk Seri membuka ruang seluas-luasnya untuk para ilmuwan, think tank dan para warga akademik untuk membantu. Kita perlukan platform, ruang, peruntukan dan sokongan untuk menjadi penggerak utama dalam misi pencerahan dan pencerdasan rakyat bagi melahirkan warga Malaysia yang berilmu, tinggi nilai dan budayanya, namun teras akarnya tidak keluar dari nilai akar sejarah negara dan bangsa rantau ini. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.